Kian Ming. Ya, silakan Muhammad. Terima kasih Tuan Dr. Speaker atas peluang ini untuk memberi ucapan kepada Kamahas merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 17. Tajuk saya yang saya nak bangkitkan ialah tentang Pavilion Malaysia di COP22 di Marrakesh, Morocco. Semasa persidangan Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Framework Convention on Climate Change ataupun UNFCCC yang ke-22 ataupun COP22 pada bulan November 2016 di Marrakesh, Morocco, Malaysia telah menganjurkan pavilion buat kali pertama. Pavilion tersebut telah diadakan sepanjang masa COP22 bersidang, iaitu selama 2 minggu dari 7 hingga 18 November 2016. Memandangkan kegiatan sebegini melibatkan sumber kewangan yang agak besar, saya minta kementerian memaklumkan nombor 1, sumber-sumber pembiayaan perbelanjaan kegiatan pavilion tersebut. Nombor 2, manfaat-manfaat daripada kegiatan-kegiatan yang dijalankan sepanjang pavilion tersebut. Saya mengambil maklum bahawa Forest City, sebuah syarikat hartanah di Iskandar, Malaysia, yang juga dikenali sebagai Country Garden, merupakan salah seorang peneraju pavilion Malaysia di Marrakesh, Morocco. Memandangkan kegiatan Forest City melibatkan penambakan yang menjejaskan hutan paya bakau di Sungai Pulai di bahagian barat daya Johor, adakah kementerian menilai kesesuaian Forest City sebagai peneraju Malaysia Pavilion di Marrakesh, Morocco? Apakah sumbangan daripada Forest City dari segi kewangan, dan adakah modal pembangunan Forest City dapat meyakinkan pelawat-pelawat antarabangsa ke Malaysian Pavilion bahawa negara ini melaksanakan pembangunan secara mampan dan yang bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti yang mengurangkan pelepasan gas rumah hijau? Sekian, terima kasih. Tuan Ketua, buat julung kalinya Malaysia telah membangunkan pavilion di persidangan COP22 dan pembangunan pavilion Malaysia di UNFCCC ataupun COP22 adalah menggunakan pendekatan Triple P, Public Private Partnership, yang melibatkan penyertaan kementerian dan agensi kerajaan, pihak swasta, badan antarabangsa dan pertubuhan bukan kerajaan. Pembangunan pavilion Malaysia di persidangan UNFCCC COP22 telah diputuskan oleh Jabatan Menteri dalam mesyuaratnya pada 22 Disember 2015 supaya Malaysia membangunkan pavilion secara Public-Private Partnership di persidangan ke-22 Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNFCCC COP22 di Marrakesh, Morocco pada 7 hingga 18 November 2016. Perbelanjaan bagi pembangunan pavilion ini adalah dengan menggunakan sumbangan dari pelbagai pihak. Kementerian telah menjemput pelbagai pihak untuk menyumbang serta mengambil bahagian dalam pembangunan serta aktiviti dan program di pavilion Malaysia di persidangan UNFCCC COP22, dan salah satu penyumbang kepada pembangunan pavilion ini adalah Country Garden Pacific View yang juga mengambil bahagian di dalam persidangan tersebut. Projek pembangunan Forest City yang dilaksanakan oleh CGPFV ataupun Country Garden Pacific View adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang seperti EIA sebagaimana projek-projek penambakan yang lain. Pembangunan pavilion Malaysia di persidangan COP22 adalah untuk mempromosi agenda pertumbuhan hijau ataupun green growth dan pelaksanaan tindakan serta inisiatif perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Malaysia. Fokus utama aktiviti pavilion Malaysia adalah mengenai perhutanan, sumber tenaga boleh baru, kecekapan tenaga, pengurusan sisa dan pembangunan bandar rendah karbon. Beberapa kertas kerja telah dibentangkan oleh agensi-agensi yang berkaitan yang mempromosikan program-program yang telah dilaksanakan di Malaysia seperti berikut.
iaitu pertama, Green Investment Opportunities in Malaysia oleh Malaysian Investment Development Authority (MIDA). Kedua, Overview of E-Waste Management in Malaysia from Industry Perspective oleh Shan Purnam Metal Sdn Bhd. Ketiga, Climate Action from Malaysian Oil and Gas Industry Sector oleh Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas. Keempat, Renewable Energy in Malaysia Strategies and Development oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Kelima, Energy Efficiency Strategies in Malaysia oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Keenam, Sustainable Cities Malaysia's Approach oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan juga Air. Ketujuh, Energy and Water Nexus in Malaysia oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Ke-8, Climate Related Studies in Malaysia in Malaysian Universities oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan juga Air. Ke-9, Malaysia's Flood Mitigation Plan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan ke-10, Forest City, a prime model of a future city of country garden Pacific View. Selain itu, Pavilion Malaysia juga turut menjadi medan bagi menguruskan pertemuan Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan juga T.Y.T. Josh Frydenberg semasa mesyuarat Asia Pacific Rainforest Partnership Roundtable. Yang Menteri juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Khas Perubahan Iklim United Kingdom, Tuan Yang Utama Sir David Anthony King, yang bertempat di Pavilion Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan semasa pertemuan tersebut adalah mengenai kerjasama dalam bidang perubahan iklim, pelaksanaan Paris Agreement dan juga komitmen negara-negara maju kepada negara-negara membangun dalam perubahan iklim. Antara perjumpaan lain termasuklah bersama Dries Maroun, Minister of Urbanism Morocco. Pembangunan Malaysia telah memudahkan urusan Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang juga sebagai Ketua Delegasi Kerajaan Malaysia bagi di dalam persidangan tersebut untuk membuat persediaan sebelum hadir di sesi high level segment untuk membuat kenyataan national statement di sesi plenary persidangan. Pavilion ini juga menjadi tempat Yang Berhormat Menteri mengadakan perbincangan mengenai perkara-perkara berbangkit selepas pertemuan beliau dengan T.Y.T. Sir David Anthony King dan dari United Kingdom serta T.Y.T. Josh Frydenberg dari Australia berhubung Asia Pacific Rainforest Summit. Yang Berhormat Menteri juga telah mengadakan sesi perbincangan dengan golongan belia yang diwakili oleh Malaysian Youth Delegation MYD di Pavilion Malaysia. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Menteri juga telah menerima anugerah daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi pihak Ericsson Malaysia dan Sri Lanka atas inovasi konglomerat tersebut menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam program penanaman pokok bakau di Malaysia. Di peringkat pegawai tertinggi kerajaan pula, Pavilion Malaysia telah menjadi medan utama bagi beberapa sesi perbincangan dua hala. Di antara wakil negara dan pertubuhan dunia yang telah mengunjungi Pavilion Malaysia bagi membincangkan isu perubahan iklim adalah Jepun, Mexico dan Sekretariat UNFCCC. Selain itu, Pavilion Malaysia juga menjadi lokasi perbincangan kumpulan berunding di bawah Pakatan Like-Minded Developing Countries LMDC bagi menyelaras pendirian kumpulan ini sebelum berhadapan dengan negara maju semasa perundingan di peringkat UNFCCC. Pavilion Malaysia juga menjadi lokasi bagi negara menghebahkan peluang pelaburan yang ditawarkan di Malaysia serta potensi produk pelancongan yang menarik bagi para pengunjung di persidangan ini. Bus penerangan serta petugas pavilion dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia atau MOTEK serta lembaga
pembangunan pelaburan Malaysia MAIDA telah memanfaatkan pavilion ini bagi tujuan promosi kepada para pengunjung dari pelbagai negara parti yang hadir ke persidangan ini. Antara aktiviti yang dijalankan oleh MOTEC dan MAIDA termasuklah sesi penerangan melalui pembentangan, pengedaran brosur dan risalah berkaitan, tayangan video dan klip promosi serta konsultasi secara one-on-one dengan para pengunjung yang hadir di pavilion. Kemudian aktiviti di pavilion Malaysia ialah pelancaran reducing emissions from deforestation and degradation dan role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries ataupun REDD++. D. Dan semasa-masa ini Yang Berhormat Menteri telah menyerahkan REDD+ ataupun RED+, Safeguards Summary Information System ataupun RED+ SIS kepada wakil UNFCCC. Penyerahan RED+ SIS adalah susulan daripada Malaysia's submission on reference levels for RED+ result-based payment under UNFCCC yang dikemukakan semasa persidangan COP20 di Lima, Peru pada tahun 2014. Kedua-dua dokumen ini adalah penting untuk membolehkan negara mengakses results-based payment daripada program RED+ daripada dana antarabangsa atau negara penyumbang donor countries. Sekian, terima kasih.